Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan lagi pengajian kita dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini akan diampunkan dosa-dosa kita insya-Allah dan mengangkat darjat kita, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan para ulama di hari akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ad-Dardir rahmatullah alaih Abu Barakat. Kita telah sampai pada kata Tuan Pengarang rahimahullah, takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihi al-'aliyah wal fi'li fa at-ta'thiru laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa 'ala wa man yaqul bit tab'i aw bil 'illah fadhaka kufrun 'inda ahli al-millah wa man yaqul bil quwwati al-muda'ati fadhaka bid'iyyun fala taltafiti. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Terjemahan matan muka surat 13. Seterusnya adalah bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Seterusnya keesaan Allah taala pada zatnya, sifat-sifatnya yang tinggi dan perbuatannya. Maka pemberian kesan tidak ada sama sekali yang memilikinya melainkan hanya milik yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maha agunglah dan maha tinggilah dia. Barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara adalah terjadi dengan sebab tabiat atau dengan sebab sesuatu makhluk adalah penyebab kepada wujudnya makhluk yang lain, maka pegangan seperti itu adalah kufur di sisi yang beragama Islam. Barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara adalah terjadi dengan sebab keupayaan yang telah tersimpan Allah Ta'ala padanya, maka pegangan seperti itu dianggap sebagai bid'ah. Jadi janganlah kamu berpaling kepada pandangan yang sesat tersebut. Kita masih lagi dalam perbahasan berkaitan dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebutkan ada 5. Iaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. Allah sedia kala kekal, berdiri dengan sendiri, bersalahan dengan yang baharu, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan esa tunggal. Dan yang terakhir kita sebutkan bahawa ni tentang wahdaniyah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Tuan Pengarang di sini bahawa keesaan Allah Subhanahu wa taala itu fi dzati aw sifatihil 'aliyah wal fi'li. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu pada 3 perkara. Yang bila kita mengaji kitab-kitab yang lebih besar, dia akan sebut kam muttasil, kam munfasil. Pada zat, pada sifat dan pada af'al. Sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Seperti mana sifat-sifat salbiah yang lain semuanya tidak. Qidam maksudnya tidak baharu, baqa maksudnya tidak binasa, qiyamu bin nafsi maksudnya tidak berhajat kepada yang lain, mukhalafatul lil hawadis maksudnya tidak sama dengan makhluk,
Jadi yang kelima, wahdaniyah bermaksud tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang. Dan tidak berbilangnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Bukan sahaja pada zatnya sahaja, bukan sahaja pada sifatnya sahaja, bahkan juga pada af'al Allah Subhanahu wa taala. Sifat inilah kita katakan sebagai sifat yang antara paling penting pada dalam ilmu tauhid dan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat inilah yang membezakan agama kita dan dengan kebanyakan agama di atas muka bumi pada hari ini. Kerana agama-agama lain kata juga Tuhan wujud. Tuhan itu ada. Tapi agama Islam mengatakan Tuhan ni tidak berbilang. Agama lain dikata Tuhan ni berbilang. Kristian dikata agama Tuhan ada 3, Trinity. Hindu, Buddha dikata Tuhan ada berjuta, banyak Tuhan dia. Maka kita lah satu-satunya agama yang mengatakan Tuhan itu bersifat dengan wahdaniyah. Kerana itulah menjadi zikir kita, iaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya sanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi SAW, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir perkataan yang aku ungkapkan dan juga nabi-nabi yang sebelum daripada aku adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah untuk kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah yang Esa, yang satu-satunya Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang ada atas muka bumi ini, semua perkara yang berlaku atas muka bumi ini, semuanya berlaku, semuanya terjadi kerana la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasa illa billah, melainkan dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan upaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang berlaku pada hari ini di Palestin, kita tengok perang apa semua. Walaupun yang diserang, yang dizalimi, yang dibinasakan itu umat Islam. Jadi mungkin timbul persoalan di setengah orang, dia kata mana Tuhan? Sebab apa Tuhan tak tolong orang Islam? Jadi kita perlu faham bahawa semua yang berlaku dengan qada dan qadar Allah. Semuanya Allah Ta'ala telah rancang. Dan tidak bermakna kita Islam ini bila dia diperangi, bila dia dizalimi, itu bermakna kita agama yang batil. Tidak bermakna begitu. Kalau orang kafir, dia kata bila perang ni maknanya Tuhan tak ada dah. Tuhan tak bercara ke makhluk, maka sebab itu perang. Itu cara fahami orang kafir. Kita ni orang Islam, perang ke tak perang ke, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Esa, yang berkuasa, yang dia telah merancang semua perkara ni. Dia telah mentakdirkan dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala perkara yang berlaku pada hari ini. Dan disebut di akhir zaman nanti umat Islam akan berperang dengan Yahudi. Disebut oleh Nabi SAW. Cuma waktu ketika mana berlaku tu kita pun tak tahu. Dan ketika itu kita akan membunuh orang Yahudi, kita akan mengalahkan orang Yahudi. Jadi semuanya telah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya perlu berdoa supaya sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dia Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qawi, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Kerana dia sahaja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang berkuasa untuk menyelamatkan mereka. Kita katalah ada tentera Mesir ke masuk, tentera Iran ke masuk. Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka tak akan berlaku juga. Kerana semuanya berlaku dengan kuasa Allah Ta'ala yang Esa. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang boleh menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Oleh kerana itu kita banyakkan berdoa supaya mereka Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Baik, jadi wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pertama pada zat. Zat ni bermaksud diri Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, tunggal, satu. Manakala kata ada diri yang kedua, zat yang kedua, maka itu bukan wahdaniyah, itu menduakan Allah. Seperti mana agama Majusi. Agama Majusi menyembah dua Tuhan. Dia menyembah api. Api itu dua Tuhan. Satu Tuhan namanya Ahura, satu Tuhan namanya Mazda. Sepuluh nama kereta. Jadi satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Agama Majusi di Iran. Sekarang ni orang nak kembali ke balik agama Majusi. Di Iran lah ni,
Oleh kerana tak tahan dengan Syiah, maka orang Iran lah ni cari balik agama Majusi dia dulu. Jadi kuil-kuil dia buat apa ni, ada api tu dihidupkan semula sekarang ni. Baru pernah pergi ke Tehran tu tahun sebelum Covid. Tour guide bawa kita tu dia ngaku dia agama Zoroastrian. Zoroastrian ni agama Majusi. Tapi tanya dia apa Islam ke tidak Islam. Cara pengamalan lagu mana, dia kata macam Islam liberal, dia kata. Boleh buat apa sahaja kita nak. Jadi dia nak hak tu sebenarnya, dia bukan nak beragama sangat. Tapi oleh kerana dia cing agama Islam tu, jadi cari agama lain. Itu jumpa agama lama dia, agama Majusi, tak ada syariat, tak ada undang-undang, dia boleh buat apa sahaja dia nak. Jadi dalam agama Majusi, Tuhan tu dua. Zat Tuhan dia tu dua. Benda tu mustahil. Tidak akan berlaku Tuhan ni dua. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ini ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur binasalah langit dan bumi. Sebab apa hancur dan binasanya langit dan bumi? Kerana kalau adanya dua Tuhan, maka dua Tuhan itu sama ada dia akan berpakat ataupun dia akan bermusuh. Kalau dua Tuhan itu bermusuh atau banyak Tuhan itu bermusuh, maka permusuhan itu akan bawa pada perang. Bila perang, maka hancurlah bumi ni. Oleh kerana dia, kalau raja yang meretah pun, itu tidak dia cipta bumi, dia meretah ya bumi. Dia bermusuh perang pun hancur bumi, apatah lagi Tuhan dua. Jadi bila tidak berlakunya binasanya bumi ini, matahari itu duduk situ sejak berjuta tahun, bulan itu duduk situ sejak berjuta tahun, berlakunya keseragaman dalam alam ini, itu bukti kepada Tuhan ni esa. Tidak berlaku peperangan di cakrawala, tak nampak Tuhan perang. Kalau orang putih dia macam-macam buat cerita. Cerita apa nama tu? Tuhan perang atas angkasa, Tuhan duk perang. Jadi hal tu pahaman sesat barat lah tu. Kita Tuhan kita esa. Kenapa? Kerana tidak berlaku peperangan. Tidak berlaku kerosakan di atas muka bumi disebabkan ada kuasa Tuhan. Tuhan mencipta alam ini dengan menunjukkan keesaan dia. Sebab tu kata penyair Arab, dia kata wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap perkara itu memberi faham kepada kita bahawasanya Tuhan tu adalah Tuhan yang esa. Kita tengok semut dia teraturnya kehidupan semut. Kita tengok bulan, matahari, kita tengok bukit, kita tengok langit, semuanya membuktikan dalam alam ini ada di belakang, di sebaliknya ada Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Tuhan yang bersifat dengan esa. Jadi zat itu, pada zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dua. Itu disebut sebagai kam munfasil fi zat. Ada satu lagi kam muttasil fi zat. Kam muttasil fi zat ini maksudnya pada diri zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang juga. Maksud tidak berbilang, tidak berkomponen. Tidak, kita kata kalau kita ni ada tangan, ada kaki. Kita ni daripada atom jadi molekul, jadi daripada jirim jadi jisim. Jadi banyaknya atom-atom tu 2, 3, 4 juta, 2 juta tu jadilah manusia. Ada 2 tangan, 2 kaki, tu maksudnya banyak organ atau banyak kita kata perkara-perkara yang menjadikan manusia. Jadi Tuhan ni tak begitu. Tuhan ni tidak bersusun daripada jirim, tidak tersusun daripada anggota. Tuhan ni zat Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itu para ulama mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Satu lagi, "Wa ilahukum ilahun wahid." Jadi kata Syekh Sya'rawi rahmatullah alaih, kata apa beza wahid dengan ahad? Ada ayat kata wahid, wa ilahukum ilahun wahid. Ada ayat kata ahad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Jadi hak mana betul ahad ke wahid? Dua-dua tu bahasa Arab maksud dia satu. Cuma ada beza. Biasanya ahad ni digunakan untuk yang tidak ada dua. Wahid, bila guna wahid biasanya ada thani atau ithnani, salasah, dua. Ahad biasa guna satu, tunggal.
Jadi kata para ulama, ahad itu adalah kam muttasil fi zat. Wahid itu ialah kam munfasil fi zat. Maksud dia apa? Wahid itu ialah zat Tuhan ni yang tidak ada zat yang kedua. Ahad ini ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak tersusun daripada jiri. Jadi dia menghuraikan lagi maksud wahid. Maksudnya Tuhan ni ialah Tuhan yang esa. Tak ada Tuhan yang kedua, zat yang kedua. Ahad ni maksud pada diri zat Tuhan itu sendiri, tidak ada organ, tidak ada atom, tidak ada jisim. Tuhan ni zat dia begitu. Itu maksud ahad. Itu mengikut tafsiran Syekh Asy-Sya'rawi. Jadi itu maksud wahdaniyah fi zat. Au sifatihil aliyah, ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan sifat dia pun memiliki sifat wahdaniyah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat dengan wahdaniyah, bukan pada zatnya sahaja. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat dengan wahdaniyah. Bermaksud sifat-sifat di sini ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi kudrat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wahdaniyah, ataupun kita sebut wahidah. Iradat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wahidah. Iradat, kudrat wahidah, iradat wahidah, ilmun wahid, sama' wahid, basar wahid. Maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya ada satu saja. Keinginan, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya ada, bukan satu keinginan, hanya ada satu sifat berkehendak. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya ada satu sifat ilmu. Adapun kita kata ta'alluq sifat ilmu, tu ta'alluq panjang pula tu. Ta'alluq sifat ilmu tu banyak. Sehingga disebut ta'alluq sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara-perkara yang tidak akan habis. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa dengan perkara-perkara yang tidak akan habis. Tapi sifat kuasa pada zat Allah Taala itu satu saja. Kalau kita kata Tuhan ni ada dua kuasa, itu sudah kita menduakan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kudrat sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat dengan wahdaniyah. Itu disebut kam muttasil fi sifat. Jadi pada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya ada satu sifat kudrat. Ada satu lagi namakan kam munfasil fi sifat. Maksudnya pada zat orang lain, pada zat makhluk lain, tidak ada kudrat yang serupa dengan kudrat Allah. Kalau kita kata pada makhluk lain, ada kuasa yang seumpama dengan kuasa Allah. Itu sudah kita mengatakan Tuhan tidak bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah itu bukan pada zat sahaja, pada sifat dia begitu juga. Tidak ada yang memiliki sifat yang seperti sifat Allah. Tak ada orang yang ada kuasa seperti kuasa Allah. Tidak ada orang yang ada kehendak seperti kehendak Allah. Tidak ada orang yang ada ilmu seperti ilmu Allah. Itu maksud sifat wahdaniyah pada sifat. Dan yang ketiga wal fi'li. Tidak ada yang memiliki perbuatan sama seperti perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita kata ada makhluk lain yang kuasa dia, perbuatan ni bukan sifat. Perbuatan ni adalah cabang bagi sifat. Contohnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan dia menjadikan. Itu sebut sifat sifat zat, sifat fa'il. Sifat ini kalau kita nafikan, maka perkara itu mustahil. Perbuatan ni kalau kita nafikan, boleh jadi. Boleh jadi Tuhan menciptakan. Boleh jadi kita nafikan Tuhan tak mencipta. Kerana masa tu Tuhan tidak mencipta. Contoh sekarang ni Tuhan menghidupkan kita. Dan kita kata Tuhan tidak mematikan kita. Maka bila kita kata Tuhan tidak mematikan kita, itu bukan kekurangan bagi Allah. Dan bagi orang yang mati, kita kata Tuhan Allah SWT mematikan dia. Allah tidak menghidupkan dia. Jadi kita menafikan sifat menghidupkan pada Allah SWT bagi orang itu. Maka itu tidak mengatakan kekurangan bagi Allah. Jadi kita menafikan perbuatan Allah Ta'ala tidak bermakna kita mengurangkan, kita merendahkan Allah. Kerana boleh jadi Tuhan buat, boleh jadi Tuhan tak buat. Tapi kalau kita kata Tuhan tidak berkuasa, itu tak boleh. Kerana itu sifat, bukan perbuatan. Jadi perbuatan Allah SWT ni
Tidak ada pada makhluk yang lain. Jadi tak ada makhluk lain yang boleh menghidupkan seperti Allah. Tidak ada makhluk yang boleh mencipta seperti Allah. Tetapi kata para ulama, sifat wahdaniyah ini boleh berlaku banyak pada zat Allah. Maknanya Allah Ta'ala boleh mencipta dia ni, mencipta dia tu, kan banyak perbuatan tu. Mencipta orang A, mencipta orang B, mencipta orang C, mencipta orang D. Ataupun menghidupkan dia ni, menghidupkan orang tu. Jadi perbuatan pada zat Allah SWT boleh berbilang. Kudrat tak boleh, kudrat satu ya, sifat. Perbuatan boleh banyak. Allah Ta'ala boleh menghidupkan berjuta-juta kali, mematikan berjuta-juta kali. Itu maksud perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kata tidak ada esa pada Allah Ta'ala sahaja, tapi boleh berbilang pada zat Allah SWT. Hanya ada pada Allah sahaja, tak ada pada yang lain. Kalau kata ada pada yang lain, itu kita menduakan perbuatan Allah. Tapi pada zat Allah SWT, itu hanya ada satu sahaja. Maka kata lagi tuan pengarang kita, fattasiru laisa illa lilwahidil qahiri jalla wa ala. Kata tuan pengarang rahimahullah, maka taksir maksudnya memberi kesan, tidak berlaku melainkan hanyalah milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, Maha Agunglah dan Maha Tinggilah dia. Sebab itu dalam Al-Quran kita melihat tidak ada perbuatan-perbuatan, tidak ada yang memberi kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita kata kita je buat, kita je buat ke Tuhan yang buat. Sebab tu dalam surah Al-Waqi'ah, sama-sama kita baca Tuhan sebut apa, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tuhan nak suruh kita memikir, kamu tidak melihatkah air mani? Adakah kamu yang antum takhluqunahu, adakah kamu yang mencipta manusia daripada air mani? Am nahnul khaliqun, ataupun kami yang menciptakan manusia itu daripada air mani? Tuhan nak suruh kita mikir, bukan nak suruh kita jawab. Kita tahu dah yang menjadikan itu Allah. Tapi bagi orang-orang yang mana dia tidak percaya pada Tuhan, maka dia akan kata manusia itu terjadi oleh kerana sperma masuk dalam ovum, maka jadilah kau tu, jadilah kau ni. Kuasa Tuhan tak ada. Dia boleh cerita kot sains, jadi kau tu, jadi kau ni, maka jadilah. Jadi yang menjadikan manusia itu sendiri. Oleh kerana hubungan suami isteri, maka jadilah masuk proses-proses dia tu, kita sebut embryologi tu, maka jadilah manusia. Jadilah manusia ni sebabnya apa? Sebab perkahwinan ataupun kedudukan antara lelaki dan perempuan. Jadi Tuhan jawab, afara'aitum ma tumnun, adakah kamu tidak melihat manusia itu ketika mana dia keluarkan air mani? A antum takhluqunahu, muka yang jadikan manusia ni, am nahnul khaliqun, ataupun kami yang menjadikan manusia. Bila kita melihat ramai juga manusia yang berhubungan tapi tak ada anak. Jadi manusia yang jadikan anak, cuba macam-macam cara, buat persenyawaan, tabung uji, IVF, macam-macam cara. Untuk apa? Untuk dapat anak, tapi tak boleh anak. Pas sudah. Jadi siapa yang menjadikan manusia? Tuhan sebut yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah yang menghadiahkan kepada sesiapa yang dia inginkan anak lelaki, inathan anak perempuan, anak lelaki, apalagi wa yuzawwijuhum dzukranan, ataupun Tuhan beri anak lelaki dengan anak perempuan dua-dua. Dan Allah Ta'ala sebut, dan menjadikan sebahagian daripada kamu aqiman, mandul. Jadi Tuhan belaka yang menjadikan manusia ni, anak lelaki, anak perempuan, tidak boleh anak, Tuhan belaka. Jadi jawapan dia dalam ayat lain. Macam dalam ayat tu juga sebut apa? Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tuhan kata, tidakkah kamu melihat kepada pertanian, menanam? Kamu tidak melihat ke kamu menanam, perbuatan kamu menanam itu? A antum tazra'unahu, kamukah yang menumbuhkan pokok? Am nahnu zari'un, ataupun kami yang menumbuhkan pokok? Jadi Tuhan suruh kita mikir, yang berkuasa ni siapa?
Kita nak menduakan Allah Ta'ala ke? Kita kata kuasa pada baja kita letak. Atau kuasa pada air hujan itu. Kuasa pada tanah yang. Itu cara kan? Orang tidak percaya kepada Tuhan fikir. Dia kata kita dah buat begini-begini, maka mesti jadi. Dia orang kafir dia percaya cause and effect. Kalau ada sebab, mesti akan jadi. Tidak ada kuasa Tuhan. Jadi Tuhan sebut sini, apa nama tu? Fattasiru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Tidak ada yang memberi kesan melainkan hanyalah milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, Maha Agunglah dan Maha Tinggilah dia. Jadi yang menjadikan semua perkara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar. Kita hanya berikhtiar. Sebab itu ada dalam perbahasan, tak pasti lagi tak ni ada sebut ke tak, tentang perbuatan makhluk, perbuatan hamba. Ada mazhab Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba ni manusia sendiri yang buat. Manusia yang mencipta perbuatan hamba. Jadi sebab kita tanam, maka kita lah yang buat perbuatan kita tu. Kita berjalan, kita lah yang buat perbuatan kita tu, bukannya Tuhan. Itu kata Mu'tazilah. Dia kata kita yang membuat perbuatan kita sendiri. Alasan dia kukuh juga. Dia kata kalau kita, bukan kita yang membuat perbuatan kita sendiri, maka mengapa kita dibalas perbuatan kita? Kalau bukan kita yang buat, kalau kita semayang, kenapa kita dibalas dengan pahala? Kalau seorang itu buat maksiat, na'udzubillah, kenapa dibalas dengan dosa? Kalau bukan dia yang buat, kalau kata Tuhan yang buat, apa kita perlu dipersoalkan? Mu'tazilah punya hujah. Jadi kita ahli sunnah, kita kata semuanya Allah Ta'ala yang buat. Kita ni hanya memilih. Yang disebut kasbun. Kita ni hanya memilih untuk membuat perkara itu. Tapi yang menggerakkan itu adalah Allah. Kita ni yang memilih untuk buat perkara itu, yang menggerakkan itu adalah Allah. Sebabnya bukan kita yang buat tangan badan kita apa semua ni. Dan satu perbuatan, bila kita kata kita buat benda tu, kita kena tahu benda tu secara terperinci. Pergerakan kita berapa, daya dia, jarak dia, degupan jantung dia. Itu kalau kita buat, kita kena tahu secara terperinci. Seperti mana kita buat projek, buat rumah ke apa, kena tahu terperinci. Jadi bila kita ni menggerakkan sahaja, kita tak tahu secara terperincinya apa semua ni, kita hanya berniat. Kita hanya berazam, kita hanya buat, kita nak buat. Maka kita dipersoalkan perbuatan kita tu atas niat kita. Atas apa yang kita niatkan. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita itu dinilai berdasarkan niat kita. Mari sembahyang masjid pun kalau kita niat untuk menunjuk-nunjuk, maka kita boleh dosa. Atas niat kita lah. Walaupun perbuatan kita tu nampak sebab baik. Kalau kita buat benda-benda di luar rumah, duduk kedai kopi ke lagu mana, tapi niat kita untuk kita minum kopi atau untuk mengetahui perkembangan semasa, niat kita untuk bersilaturahim, maka kita boleh pahala. Walaupun orang nampak, wah, duduk kedai kopi semua. Jadi atas niat. Jadi bukan kita yang mencipta perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta perbuatan kita. Dalilnya lagi, ada perbuatan kita yang kita tidak boleh untuk kontrol. Tadi kita boleh kontrol, kita mari semaya, kita pergi kedai kopi. Ada perbuatan kita yang kita tak boleh kontrol. Yang kita tak tahu langsung. Contohnya degupan jantung. Kita tak tahu jantung kita ni lagu mana, berdegup berapa kali sesaat. Kedipan mata, kita tak boleh nak kontrol. Tidur, tak boleh nak kontrol. Kalau kata kita yang membuat perbuatan kita sendiri, cuba kita tidur. How to say, cuba kita tidur sendiri. Payah nak tidur. Tidur ni Tuhan yang tidurkan kita. Kita kata, kita nak tidur pukul 9. Dia tidur pukul 9. Tak jadi pukul 9. Dia akan jadi 9 suku. Ataupun sebelum pukul 9. Jadi kalau kita kata kita yang buat perbuatan kita, itu silap. Kalau kita kata kita yang tutup lapu, boleh kita tutup lapu, itu lapu. Ni kita sendiri. Jadi perbuatan manusia ini kata disebut oleh Imam Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti, dia kata perbuatan manusia ini ada ittirari, ada ikhtiari.
ada perbuatan manusia yang kita tidak boleh kontrol. Seperti perkara-perkara yang berlaku dalam badan kita, kedipan mata kita, tidurnya kita, dia berlaku secara automatik. Supaya jet automatik tu, sama ada bateri ataupun automatik, gerak dengan sendiri. Kita ni gerak dengan sendiri. Siapa yang gerak tu? Siapa yang gerak tu? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada perbuatan kita yang ikhtiari, yang mana kita pilih untuk kita melakukan perkara itu. Walaupun perbuatan itu adalah perbuatan yang ikhtiari, tetapi bukan kita juga yang mencipta perbuatan itu. Yang mencipta perbuatan itu adalah Allah. Kita hanya memilih untuk buat perkara itu, sama ada baik atau buruk, semuanya kita akan dihitung amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut di sini, wa may yaqul bitabi'i aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahli al-millah. Barang siapa yang mengatakan bahawa satu perkara itu terjadi dengan sebab tabiat atau dengan sebab sesuatu makhluk adalah penyebab kepada wujudnya makhluk lain. Jadi ini kalam ahli falsafah. Ahli falsafah, kalau boleh kita kata zaman sekarang ni, saintis lah. Dia kata perbuatan itu berlaku dengan sendirinya. Ataupun dengan bahasa moden, ada cause, ada efek. Bila ada cause, mesti ada efek. Tak akan berlaku, ada cause, tak berlaku, tak ada efek. Maknanya contoh kita bakar meja ni, letak api, atau bakar kertas ni, mesti terbakar. Tak bakar tu pelik. Jadi orang putih kata tidak logik. Sebenarnya bukan tidak logik. Kerana akal kita boleh menerima. Tak terbakar, cuma dia terbakar. Contoh mudah lagi, kalau kita mukjizat, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Manusia ni, bila kita lemparkan diri kita sendiri ke, lemparkan manusia ke dalam api, terbakar ke tak terbakar? Jadi, dengan cara fikir cause and effect, dengan cara fikir bil tabi'i atau bil illah, mesti akan terbakar. Sebab bila ada cause, mesti ada efek. Kalau dicampurkan satu yang boleh terbakar dalam api, mesti akan terbakar. Jadi kita ni orang Islam nak fikir lagu mana? Kita ni, cara kita fikir yang membakar adalah Allah, bukan api. Kalau yang membakar itu adalah api, maka kita berfahaman api itu ada kuasa. Sedangkan yang berkuasa adalah Allah. Api itu yang mencipta perbuatan membakar. Sedangkan mencipta perbuatan membakar itu adalah Allah. Macam kita sebut tadi, manusia yang bergerak itu, adakah kita yang bergerak ataupun Allah yang menciptakan perbuatan kita bergerak? Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang berlaku, semuanya adalah dengan kuasa Allah. Nabi Musa boleh belah laut. Cara fikir sains, belah laut ni tak akan putus. Air dicincang, tidak akan putus. Tapi apa Nabi Musa belah boleh putus? Kerana itu yang membelah itu adalah Allah. Bukannya yang membelah itu adalah tokat Nabi Musa. Jadi sebab itu dia kata, barang siapa yang mengatakan bitabi'i, satu itu bergerak secara tabiat ataupun secara illah dan maklul, cause and effect, maka itu adalah kufur, kafir orang kata lagu. Kerana dia menafikan sifat iradat Allah, menafikan Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan perkara itu berlaku atau tidak berlaku. Jadi dia kata mesti berlaku. Mesti lagu mana? Itu kuasa Allah. Jadi bila dikata perkara itu mesti berlaku, maka dia menafikan mukjizat para nabi. Dan dia menafikan karamah para awliya. Sebab tu kalau kita cerita karamah orang wali zaman dulu terbang, jalan atas air, orang kata mustahil, orang kecek gapa mengarut khurafat. Khurafat apa? Benda tu tidak mustahil akal. Benda tu harus dari sudut akal. Memang ada orang, kalau baca Tabaqatul Awliya, banyak cerita-cerita pelik-pelik. Jadi tujuan kita cerita tu bukannya nak suruh cerita tu nampak menarik. Tapi tujuan nak cerita tu, orang tu beribadah pada Allah sehingga Allah Ta'ala buka dia jalan untuk jadi orang luar biasa. Jadi kena tengok amalan dia, jangan tengok benda luar biasa dia tu. Dan benda itu tidak mustahil akal. Bukan perkara itu tidak logik akal. Kalau kita kata mustahil orang tu boleh terbang apa semua, itu i'tiqad kafir. Sebabnya tidak ada yang mustahil kerana yang menerbangkan manusia itu adalah Allah. Bukannya mustahil dia tak boleh terbang. Cerita Superman pun boleh buat. Maka pegangan seperti itulah kufur di sisi yang beragama Islam.
Barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara yang adalah terjadi dengan sebab keupayaan yang telah disimpan. Ini dia percaya dengan kuwatul mudah. Dia kata kita ni bergerak kerana Tuhan ni meletakkan kudratnya pada zat kita. Maka kita boleh bergerak. Ini fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tidak kufur. Kerana dia percaya yang berkuasa itu Allah. Cuma dengan cara Allah Ta'ala meletakkan kuasa itu pada diri kita. Maka kita yang buat perbuatan kita. Tapi masih lagi Allah yang buat perbuatan. Allah yang memberi kuasa. Allah bersifat dengan kuasa. Dia tidak menafikan firman Allah. Macam juga dia kata Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata. Dia tidak berkata zat Allah Ta'ala berkata-kata. Dia kata Allah meletakkan kata-katanya itu pada pokok. Maka pokok itu yang bercakap dengan Nabi Musa. Jadi dia tidak menafikan firman Allah SWT. Allah itu berkata-kata. Cuma dia menafikan zat Allah SWT itu berkata-kata. Jadi dia tidak kafir, tapi itu adalah akidah yang fasik, akidah yang sesat, tapi tidak mengeluarkan dia daripada orang Islam. Mu'tazilah ni masih Islam kerana dia tidak menafikan ayat Quran, cuma kefahaman dia terpeso. Jadi itu adalah disebut, maka pegangan seperti itu dianggap sebagai bid'ah. Jadi janganlah kamu berpaling kepada pandangan yang sesat tersebut. Lau lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.